Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna tasyira kulla 'asir 'alaika yasir. Allahumma taminna bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Dan semuliakan Al-Fadhil Tuan Guru kita, Al-Fadhil Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak. Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala untuk terus berada dalam nikmat Allah Subhanahu Ta'ala, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, kita sudah masuk pada hari yang ke-12 daripada bulan Sya'ban, yang bermakna lebih kurang hampir dalam 18 atau 17 hari lagi lah. InsyaAllah kita akan menyambut Ramadan yang kita tunggu-tunggu, yang insyaAllah akan berikan keberkatan kepada kita. Dan Alhamdulillah pada pagi ini seperti mana yang dijadualkan, Alhamdulillah kita dapat terus bersama-sama dengan Al-Fadhil Tuan Guru kita untuk kita meneruskan pengajian kita yang insyaAllah pada pagi ini kita meneruskan pengajian dalam bacaan kitab Manzumatul Manazilul Qamar kalangan daripada Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan manzilah yang ke-22 daripada 28 manzilah dalam burus Jaddi, iaitu manzilah Sa'duz Zabih. Sa'duz Zabih. Bila sebut nama Sa'duz Zabih ni pun nampak macam ada sesuatu yang menarik yang bakal kita bincangkan nanti ni insyaAllah. Dengan namanya itu pun dah memberikan satu gambaran bagaimana menariknya manzilah ini. Dan seperti biasa, insyaAllah tuan-tuan boleh membuat turun nota yang bakal kita jadikan sebagai rujukan pada perbincangan kita pada pagi ini. Jadi tanpa membuang masa, maka saya mempersilakan Al-Fadhil Tuan Guru kita untuk meneruskan program kita pada pagi ini dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa. Amma ba'. Terima kasih Sahibul Fadilah Ustaz Faizal Jani. Tak lupa juga kepada barisan pegawai dan kaki tangan Jabatan Mufti Negeri Perak, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, ustaz, ustazah, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi Selasa yang berbahagia ini ada ruang dan masih berpeluang untuk kita sama-sama mengambil manfaat daripada mutiara-mutiara yang telah ditulis oleh seorang tokoh ulama tersohor lagi masyhur, Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabhani, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Dalam kitabnya Manzumah Manazilul Qamar. Dan hari ini kita akan bicarakan fasal manzilah Sa'duz Zabih. Manzilah Sa'duz Zabih. Baik, Ustaz Faizal Jani boleh gerakkan slide paparan yang selanjutnya. Kita lihat dulu bit-bit syair kalam nazam yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabhani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dahu yaluhu Sa'duz Zabihi yarahu zu aqlin sahihin rajihi. Wa ba'dahu yaluhu Sa'duz Zabihi yarahu zu aqlin sahihin rajihi. Artinya, dan selepas daripada manzilah al-baladah, bersinar pula bintang
yang dinamakan Sa'duz Zabih. Melihat akan bintang Sa'duz Zabih oleh orang yang berakal lagi waras, berhubung tentang cahaya daripada sinaran bintang Sa'duz Zabih. Baik, kita lihat bait yang selanjutnya, rangkap syair kalam nazam yang dikemukakan. Najmani ja'a wahidun marfu'u summa akhuhu ba'dahu mawdu'u. Najmani ja'a wahidun marfu'u summa akhuhu ba'dahu mawdu'u. Artinya, manzilah Sa'duz Zabih merupakan 2 butir bintang, di mana sebutir bintang tersebut terangkat naik sedikit, manakala sebutir bintang lagi yang menjadi pasangannya berada rendah sedikit daripada kedudukannya. Baik, kita lihat pula kalam syarah yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabahani. Qauluhu Sa'duz Zabih wa huwa fi barjid dalwi. Qauluhu najmani ilah wa huwa kaukabani mu'taridani minasyimali ilal janubi bainahuma qadru zira'in ra'yal aini wa fi jambi syimali minhuma najmun khafiyun wa hazihi suratuha. Wa summiya dhabihan liquwwatil bardi fi ayami tulu'ihi wa qila syabbahan najmu al-khafiyya alladhi yajnabu ahaduhuma bisyati. Fakana Sa'du arada zabhahu kama fin nazmi. Lihat pula terjemahannya yang telah disediakan pada paparan yang diberikan. Sa'duz Zabih. Perhatikan bait syair pada kalimah Sa'duz Zabih. Sa'duz Zabih merupakan manzilah. Sa'duz Zabih berada di buruj ad-dalu. Berada di buruj ad-dalu. Sa'duz Zabih. Ya. Walhal kita sedia ketahui bahawa Sa'duz Zabih ini berada di buruj Jadiyu. Jadiyu iaitu buruj yang rupa bentuknya seekor kambing. Jadiyu ataupun jadi merupakan anak kambing. Tetapi kerana anak kambing ni boleh hidup di laut, maka juga disebut kambing laut. Juga disebut kuda laut. Asal perkataan jadiyu itu membawa erti anak kambing. Ya, kambing yang dimaksudkan ialah al-hamal, hamlun. Hamlun itu kambing. Anak kambing hamal tu, hamlun, Aries tu namanya jadiyu. Jadi anak-anak kambing ini diistilahkan dalam bahasa Arab jadiyu. Yang jelas manzilah Sa'duz Zabih ini dalam buruj jadi. Akan tetapi, kenapa pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabahani, meletakkan dalam buruj ad-dalwu? Sebagaimana yang saya nyatakan, siapa yang kuasai? Siapa yang pengaruhi, siapa yang kuasai? Sememangnya buruj ad-dalu ini dia dominan, dia yang lebih menguasai. Walaupun Sa'duz Zabih, bintang Sa'duz Zabih, manzilah Sa'duz Zabih berada di buruj al-jadiyu, jadi, tetapi dia di bawah penguasaan dan pengaruh buruj al-dalu. Baik, najmani merujuk kepada kalam nazam
bit syair, najmani, 2 butir bintang. Apa makna 2 butir bintang? Manzilah Sa'duz Zabih merupakan 2 butir bintang yang segarisan, melintang kedua-duanya dari utara ke selatan, dan jarak antara 2 bintang ini ialah kadar 1 hasta. 1 hasta pada penglihatan mata kasar. Dan di sebelah utara daripada kedua-dua bintang tersebut ada sebutir bintang kecil lagi malam, dan berilah rupa bentuknya. Baik. Selanjutnya, dan dinamakan manzilah Sa'duz Zabih kerana bersangatan sejuk pada hari-hari terbitnya bintang manzilah Sa'duz Zabih. Dan sebahagian ulama falak menyatakan menyerupai bintang kecil lagi malam itu yang berada di sebelah pihak salah satu dari 2 bintang tersebut seperti seekor kambing biri-biri. Maka seorang pengembara yang dikenali dengan nama Sa'ad menghendaki untuk menyembelih kambing biri-biri sebagaimana pada kalam nazam. Baik. Secara mudah untuk kita faham, Sa'duz Zabih ini manzilah yang dibina dengan 2 butir bintang. 2 butir bintang. Kedua-dua butir bintang itu terletak pada tanduk anak kambing yang disebut jadi. Jadi buruj jadi. Ya, buruj jadi ataupun jadiyu membawa erti anak kambing. Tetapi kerana duduk dekat laut dan namanya kambing laut. Anak kambing. Jadi 2 butir bintang, sebutir bintang yang pertama pada tanduk yang pertama. Manakala sebutir lagi bintang yang kedua pada tanduk yang kedua. Maka anak kambing ini, jadi dia ada 2 tanduk. Jadi tanduk selaku anak kambing lah. Jadi tanduk tak besar mana, tidak seperti bapa kambing yang disebut hamal, hamlun, kambing gurun, hamal. Jadi anak dia jadi pun ada 2 tanduk. Maka tanduk yang pertama ada sebutir bintang dan tanduk yang kedua ada sebutir bintang. Tanduk yang kedua ni dia rendah sedikit daripada tanduk yang pertama. Ini bererti bintang yang kedua ada rendah sedikit daripada bintang yang pertama. Pun begitu dia segarisan antara kedua-dua bintang. Dan boleh kita perhatikan nanti bahawa antara 2 bintang ini jarak pada mata kasar, jarak 2 bintang ni 1 hasta. Baik, dan 2 bintang ni pula, satu yang terangkat naik sedikit dan ke sebelah utara, yang mana yang terturun sedikit di sebelah selatan. Jadi 2 bintang mengarah ke utara dan mengarah ke selatan. Bintang yang mengarah ke selatan ini sedikit ke bawah berbanding dengan bintang yang ke arah utara sedikit ke atas. Pun begitu masih lagi membentuk satu garis lurus pada penglihatan mata kasar. Baik. Masyarakat Arab zaman berzaman sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam, mereka menjenamakan Sa'duz Zabih. Mereka namakan manzilah Sa'duz Zabih ini berdasarkan cerita-cerita orang-orang yang saleh di zaman itu, di zaman baginda Ismail alaihissalam. Cerita-cerita orang-orang yang saleh. Ada seorang bangsa Arab, mungkin Bani Quraisy. Bangsa Arab Bani Quraisy. Dia hendak membawa
barang perniagaannya daripada Makkah menuju ke Syam. Baik, pun begitu bapanya memberi nasihat kerana bapanya juga berpengalaman dan berpengetahuan. Memberi nasihat agar jangan teruskan perjalanan kerana cuaca semakin sejuk. Cuaca semakin sejuk. Jadi ditakuti dia boleh mati kesejukan. Pun begitu si anak muda ini menyatakan ini peluang. Peluang hanya sekali. Dia nak bawa barang dagangan daripada Makkah menuju ke Syam, maka akan mengaut laba keuntungan. Bapa merisaukan, adakah dia mampu? Maka si bapa hanya meletakkan doa agar dia mendapat sa'adah, mendapat kebahagiaan dalam perjalanan. Maka disebutlah namanya Sa'ad. Pun begitu, si anak sedar di pertengahan perjalanan musim sejuk yang mencengkam, dia terpaksa menyembelih kambing yang dibawa. Anak kambing yang dibawa pasti akan disembelih untuk dia teruskan hidup kerana cuaca yang terlalu sejuk, bekalan makanan yang tiada, maka apa yang ada, walaupun kambing tu nak dijual, tetapi kambing yang nak dijual itu pula akan disembelih untuk meneruskan kehidupan. Maka datanglah istilah Sa'duz Zabih. Saat yang masih bernasib baik untuk meneruskan hidup dalam cuaca yang begitu sejuk, dia perlu menyembelih kambing untuk meneruskan hidup. Sa'duz Zabih. Maka masyarakat Arab zaman berzaman, sejak daripada zaman baginda Ismail alaihi salam hinggalah ke hari ini, hinggalah dibangkitkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka faham apabila mereka melihat dua butir bintang di waktu fajar, dua butir bintang di waktu subuh di kaki langit timur, maka mereka akan bersorak, Sa'duz Zabih, Sa'duz Zabih, Sa'duz Zabih. Mereka akan bersorak menyebut Sa'duz Zabih, Sa'ad, bahagia, untuk meneruskan kebahagiaan. Untuk meneruskan kebahagiaan tak ada pilihan, terpaksalah menyembelih kambing. Maknanya untuk meneruskan kehidupan perlu adanya pengorbanan. Berkorban ketika cuaca sejuk melampau. Itu istilah yang masyarakat Arab zaman berzaman meletakkan kenapa namanya Sa'duz Zabih. Orang kita kata nak meneruskan hidup ni kelangsungan hidup. Demi kelangsungan hidup terpaksa berkorban. Apa yang ada terpaksa dikorbankan. Walaupun itu adalah sumber utama. Sembelih ajalah anak kambing. Jadi sembelih ajalah untuk teruskan kehidupan. Walaupun itulah harta untuk nak diperniagakan. Baik, minta Ustaz Faizal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Kita perhatikan dulu bait syair kalam nazam yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabhani rahimahullah. Bijanibil ulyanu jaymu ahmaru yuqalu za kabishin lahu qad dhukiru. Bijanibil ulyanu jaymu ahmaru yuqalu za kabishin lahu qad dhukiru. Artinya, di sebelah bahagian atas terdapat sebutir bintang kecil berwarna kemerah-merahan. Disebut juga pemilik kambing biri-biri. Sesungguhnya
itulah yang mereka sebut-sebutkan. Pemilik itu ialah Sa'ad. Nama Sa'ad tu maknanya bahagia untuk dia. Masih terselamat daripada berhadapan dengan maut. Mati kesejukan. Baik, lihat pula bait syair kalam nazam yang selanjutnya. Tarahu fi 20 min dalwin ata tali'uhu bi fajrihi qad thabata. Tarahu fi 20 min dalwin ata tali'uhu bi fajrihi qad thabata. Kamu melihat manzilah Sa'ad Zabih berada pada bintang yang ke-20 daripada buruj Ad-Dalwu. Itu yang dapat disaksikan. Ya. Apabila buruj Ad-Dalwu menguasai dominan. Menguasai. Rusia yang menguasai Ukraine. Menguasai. Ya. Dengan kata lain, Dalwu yang menguasai buruj Jaddi. Kemunculannya manzilah Sa'ad Zabih di waktu fajar itu pasti kelihatan. Baik, kita lihat pula kalam syarah yang dikemukakan. Qauluhu tarahu fi 20 ila akhir al-bait wa yatla'u ma'ahu min nahiyatil yamani ad-dalatu wa hiya nujumun kahayatid dal wa furuhud dzabal wa hiya furuhun na'aim wa hiya nujumun mujtami'atun kahayatil durrati tahta bidin na'aim wa min nahiyatil yamani nujumun tusamma aqanabu. Baik, terjemahannya tarahu fi 20 ila, merujuk kepada bait syair kalimah tarahu fi 20 hinggalah ke akhir bait. Maknanya, dan terbit bersama dengan manzilah Sa'ad Zabih daripada pihak negara Yaman, iaitu arah selatan, iaitu sebutir bintang yang dikenali dengan nama Ad-Dalah, membawa erti penunjuk jalan, iaitu bintang-bintang seperti penunjuk dan anak burung. Rupa bentuk bintang itu, iaitu anak burung unta. Anak burung unta yang kita bahaskan, juga anak burung kasawari lah. Selain daripada namanya burung unta, burung kasawari merupakan bintang-bintang yang berhimpun seperti permata yang berada di bawah telur burung kasawari. Digambarkan tasyakul dan tasawur, bentuk dan rupanya, ya, berhimpun seperti permata yang berada di bawah telur burung kasawari. Dari pihak negara Yaman, iaitu arah selatan, ada beberapa bintang yang dikenali dengan nama Aqanabu. Bintang yang tidak masyhur, tetapi cukuplah sebagai penyokong, pendukung kepada kedudukan manzilah, iaitu manzilah Sa'ad Zabih. Baik, minta Ustaz Faizal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Kita perhatikan paparan. Ianya daripada perisian stellarium yang telah dimaklumkan. Tuan-tuan kalau ada boleh buka, lihat sendiri di perisian stellarium, sama ada menggunakan telefon pintar masing-masing ataupun laptop masing-masing lah. Baik, manzilah Sa'ad Zabih terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di pertengahan musim sejuk. Awal musim sejuk, detik awal 21 Disember.
Maka 12 Februari adalah detik pertengahan musim sejuk. Berakhirnya musim sejuk 21 Mac. Baik, 12 Februari tahun 2022 jam 6.22 pagi masuknya waktu subuh, terbitnya fajar di Pulau Pangkor. Kalau kita perhatikan paparan yang diberikan, perhatikan dulu garis berwarna hijau, iaitu garis ufuk, dairatul ufuk, daerah ufuk, garis yang berwarna hijau. Perhatikan tulisan syarqun, timur, kaki langit timur. Kemudian perhatikan pula garis yang membujur berwarna merah, al-khattul kusuf, al-khattul kusuf. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan, ashabul fadilah, ustaz-ustazah perhatikan, tengok dua garisan tu cukup. Garis ufuk berwarna hijau, garis bujur berwarna merah, al-khattul kusuf, berdekatan atas sedikit daripada garis ufuk berwarna hijau dan sebelah kiri garis membujur berwarna merah, ada sebutir bintang yang saya tandakan dengan tanda bulatan. Ya, yang mana bintang itu berada pada tanduk kedua kepada Jadiu, anak kambing. Nampak tu anak kambing. Jadi di situlah yang saya tandakan tu, sebutir bintang yang saya tandakan dengan tanda bulatan, itulah Sa'duz Zabih. Maknanya bintang yang kedua bagi manzilah Sa'duz Zabih. Bintang yang kedua bagi manzilah Sa'duz Zabih. Bintang yang pertama tu atas sedikit saja. Betul-betul terletak pada tanduk yang pertama. Pada tanduk yang pertama tu ada sebutir bintang. Sebutir bintang pada tanduk anak kambing Jadiu itu, sebutir bintang itu adalah bintang pertama bagi manzilah Sa'duz Zabih. Yang saya tandakan dengan bulatan itu adalah bintang kedua bagi manzilah Sa'duz Zabih. Oleh itu ada dua bintang, dua butir bintang yang membina manzilah Sa'duz Zabih. Sa'duz Zabih. Kedua-dua bintang itu terletak di dua-dua tanduk anak kambing. Jelas? Baik. Minta Ustaz Faizal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Setiap hari manzilah Sa'duz Zabih akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Jadi kita ambil saja 2 tarikh. Tarikh 3 Februari 2022. Ambil tarikh. Baik. Ambil 2 tarikh. Tarikh 13 Februari dengan tarikh 14 Februari. Saya tersalah tulis tu ya. 13 Februari tu ya. Bukannya 3. 13 Februari dan tarikh 14 Februari. Kalau kita ambil 2 tarikh. Baik. Kita akan dapati bahawa pada tarikh, kalau kita ambil tarikh 12 Februari, pada 12 Februari, ya, 1 darjah 18. Tuan-tuan potong tu bukan 3 Februari tu, 12 Februari. 12 Februari 2022 jam 6.22 pagi terbitnya fajar. Maka ketinggian bintang yang kedua bagi manzilah Sa'duz Zabih ialah 1 darjah 18 minit. Manakala pada 13 Februari, bukan 4, 13 Februari
2022 jam 6.22 pagi masuknya waktu subuh, terbitnya fajar, maka ketinggian bintang yang kedua bagi manzilah Sa'du Zabih ialah 2 darjah 16. 2 darjah 16 minit. Betulkan tu. Tuan-tuan 12 Februari dan 13 Februari. 12 Februari dan 13 Februari. Jelas setiap hari ya bintang-bintang di mana jua manzilah akan berganjak sebanyak 1 darjah. Setiap hari berganjak 1 darjah. Baik. 30 hari 30 darjah. Minta Ustaz Fazal Ghani untuk gerakkan. Saya rasa betul lah tu. Okey, terima kasih. Baik, secara globalnya. Kenapa nak secara globalnya? Apabila kita sebut tentang manzilah, sebut sahaja tentang manzilah, maka manzilah itu perlulah ya ada penyokong dan pendukung. Bukan suka-suka nak dibina manzilah. Apabila nak dibina suatu manzilah, perlu ada bintang-bintang sokongan, perlu ada bintang-bintang dokongan. Jadi bintang-bintang sokongan ni sama ada bintang-bintang yang berdekatan. Lazimnya bintang-bintang sokongan ni dia bukan daripada keluarga buruj. Dan bintang-bintang sokongan ini lazimnya adalah bintang-bintang yang menjadi rujukan kutub utara dan kutub selatan. Bintang sokongan dan bintang dokongan. Ya, kalau sebut sokongan mesti ada. Yang menyokongnya sama ada bintang-bintang di kutub utara ataupun bintang-bintang di kutub selatan. Itu bintang sokongan. Daripada bintang-bintang sokongan tu ada bintang yang terpilih yang akan mendukung dia. Yang mendukung dia. Mendukung manzilah itu sendiri. Yang jelas bintang yang membina manzilah Sa'du Zabih ini ada 2 butir bintang. Itu jelas. Manakala bintang-bintang sokongannya itu nampaknya kita dapati bahawa bintang-bintang sokongan yang tidak begitu masyhur. Bintang-bintang sokongannya tidak begitu masyhur. Kerana antaranya bintang At-Tanabu. Bintang At-Tanabu ini di arah selatan. Jadi dia tidak masyhur. Ya. Nanti saya akan kemukakan kenapa bintang At-Tanabu itu dijadikan maknanya bintang sokongan. Jadi At-Tanabu itu maknanya rimbunan yang banyak mengharapkan sesuatu. Jadi bintang tu tak jelas dan tak nyata. Bintang tu tak jelas tapi dia banyak. Cukuplah untuk menjadi sokongannya. Begitu juga kalau kita lihat bintang-bintang yang menjadi sokongan, ya, menjadi sokongan antara lainnya kalau diperhatikan di sebelah arah utara. Arah utara pun tidak banyak yang akan menjadi sokongan. Manakala yang dihighlightkan adalah dokongan. Bintang yang mendukung dia itu antaranya bintang yang digambarkan kepada kita, iaitu telur kepada bintang, telur kepada burung kasawari. Burung kasawari. Jadi kalau kita lihat di sebelah utara pun ada. Kalau kita perhatikan di sebelah utara itu adanya At-Ta'ir, adanya
burung yang berterbangan tu. Salah satu lagi pada bintang di situ akan menjadi bintang dokongan kepada Sa'duz Zabih. Sa'duz Zabih. Baik, minta Ustaz Faizal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Baik, berakhirnya manzilah Sa'duz Zabih dengan terbit Sa'du Balak di ufuk timur ketika terbitnya fajar. Perhatikan, kita perhatikan. Berakhir manzilah Sa'duz Zabih dengan terbitnya Sa'du Balak di ufuk timur ketika terbitnya fajar pada tarikh 20 Februari. Kalau kita buka perisian stellarium, kita cuba gerakkan stellarium itu mengikut tarikh-tarikhnya. Tarikh 20 Februari 2022 jam 6.22 pagi, terbitnya fajar, masuknya waktu subuh, kedudukan di Pulau Pangkur. Perhatikan dulu ya, kaki langit timur, garis ufuk berwarna hijau, dan perhatikan ya, garis biru khatul al-istiwa dan garis merah, garis bujur merah khatul kusuf. Jadi di tengah-tengah tu, atas sedikit daripada garis ufuk berwarna hijau, di bahagian tapak tangan, ada sebutir bintang yang saya tandakan dengan tanda bulatan. Itu adalah Sa'du Balak. Jadi kan nampak muka seorang, tapi lah muka ni semua dirupa bentukkan muka orang Tartar. Tartar ni, Ukraine tu Tartar, Crimea pun Tartar, Chechnya tu pun Tartar, Rusia tu pun termasuk orang Tartar, muka orang-orang Tartar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, jadi di bahagian tapak tangan tu, di situ saya tandakan dengan tanda bulatan, ada sebutir bintang. Itulah dia bintang Sa'du Balak, bintang kedua. Sa'du Balak ada dua bintang atau bintang kedua. Dengan terbitnya bintang kedua ini menandakan selesailah manzilah Sa'duz Zabih beroperasi. Maka bertukar tanganlah. Dah bertukar tangan. Diambil alih pula oleh Sa'du Balak yang kita akan bahaskan nanti minggu hadapan. Jadi itulah dia Saat itulah tu yang muka si budak tu yang dinamakan Sa'ad oleh masyarakat Arab di zaman baginda Ismail alaihissalam. Sa'ad, moga-moga mendapat kebahagiaan kerana terpaksa dia meredah laluan getir di musim sejuk yang melampau, sejuk yang mencekik, sejuk yang boleh membawa kepada maut. Maka Sa'du Balak itulah di tangan itulah yang akan menyembelih kambing untuk dia teruskan kehidupan. Baik, Ustaz Faizal Jani, boleh gerakkan slide yang selanjutnya. Bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah Sa'duz Zabih. Tuan-tuan perhatikan slide yang selanjutnya dah tunjukkan. Ustaz Faizal ini dah buka tu. Kalau kita perhatikan pada slide yang ditunjukkan, lihat di situ berdekatan dengan Sa'duz Zabih. Perhatikan berdekatan dengan dua tanduk anak kambing jadi. Ada bulan Al-Qamar, bulan tu saya tandakan dengan 4 penanda merah. Jadi
pada tarikh 28 Februari. Tarikh 28 Februari 2022 jam 6 pagi. Jam 6 pagi bulan telah terbit. Bulan tu terbit berada di manzilah Sa'du Zabih. Bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah Sa'du Zabih. Itu nilai manzilah Sa'du Zabih. Baik. Terima kasih. Selesai kita membicarakan berhubung tentang manzilah Sa'du Zabih. Tinggal lagi ada beberapa perkara yang saya nak tambah berhubung tentang nilai manzilah Sa'du Zabih. Kerana munculnya dua butir bintang yang membina manzilah Sa'du Zabih ini ketika kemuncak musim sejuk. 12 Februari, 13 Februari, 14 Februari itu adalah kemuncak musim sejuk. Ya. Wahal musim sejuk tu maknanya dah bermula 21 Disember. Tetapi kemuncak musim sejuk tu adalah 12 Februari, 13 Februari, 14 Februari, 15 Februari. Pada waktu itu, kita lihat maknanya tentera Rusia pun bersiap sedia kerana keadaan masih lagi sejuk. Pada 12, 13, 14, 15 tu 0 darjah Celsius. Jadi Rusia hanya tunggu dapat naik 1 darjah, 2 darjah, 3 darjah, dia akan serang. Sekarang antara 1 hingga 2 darjah Celsius kesejukan di Rusia. Jadi dia tunggu. Kerana pada tarikh maknanya awal Februari itu 0 darjah Celsius. 0 darjah Celsius. Kalau di utara dah negatif. Jadi sejuk melampau. Selepas Februari maknanya masuk je bulan Mac. Dia dah mula 1, 2, 3, 4 darjah Celsius. Bolehlah perang, bolehlah serang. Itu taktikal yang digunakan oleh tentera Rusia. Mereka tunggu reda sedikit kerana mereka pun tak sanggup nak berperang pada ketika kemuncak salji turun. Tapi kini salji masih turun lagi. Walaupun dah nak dekat musim bunga. Musim bunga 21 Mac. Kan? Detik permulaan. Hari ini maknanya dah 15 Mac. Salji masih turun juga. Maka tentera Rusia tu yang dilambat nak bertindak. Contoh yang saya nyatakan. Baik, kalau kita merujuk adat istiadat masyarakat Arab. Al-adatu muhakkamatun. Adat dijadikan hukum. Dalam satu bab ilmu adab dalam masyarakat Arab. Zaman berzaman sejak daripada zaman junjungan mulia baginda Idris alaihi salam. Jadi terbitnya manzilah Sa'du Zabih dengan terbitnya 2 butir bintang ini, masyarakat Arab zaman berzaman menaruh harapan. Kalau sebut menaruh harapan tu mengharap sesuatu. Menaruh harapan kerana sememangnya sepanjang musim sejuk orang Arab ni dia tak meletakkan harapan. Musim sejuk ni. Pun begitu apabila terbitnya 2 butir bintang yang membina manzilah Sa'du Zabih, rata-rata masyarakat Arab zaman berzaman mereka ini menaruh harapan. Menaruh harapan kerana ini adalah kemuncak musim sejuk. Sejuk melampau. Sebab itu namanya Sa'du Zabih. Kemuncak
kesejukan. Maka mereka akan perhatikan pokok-pokok yang mereka tanam. Apa yang ada lagi pokok dalam keadaan kesejukan? Orang dah sejuk, pokok pun sejuk, ia berbatu pun sejuk, pasir pun sejuk, semua kesejukan. Maka masyarakat Arab, kiranya mereka nak buat tot, pokok-pokok yang mereka tanam yang terpilih untuk buat tot, maka mereka akan buat tot ni, tu kena belajar pertanian. Mereka buat tot ataupun mereka buat cantuman tunas pada waktu terbitnya bintang Sa'du Sa'di. Kerana pada waktu kemuncak musim sejuk ni, masyarakat Arab meyakini bahawa akar-akar pokok akan menyedut dan menolak air menuju ke dahan ranting pokok. Akar pokok tu, umbi tu, berakar umbi tu dia akan tolak air tu naik menuju ke ranting-ranting pokok, dedahanan pokok sampailah ke pucuk pokok. Kerana masyarakat Arab menyatakan kemuncak sejuk inilah mereka akan lihat pokok-pokok mengeluarkan pucuk. Pokok-pokok mengeluarkan pucuk musim sejuk ni. Dia tak berbuah, tapi dia keluarkan pucuk. Pucuk-pucuk bercambahnya pucuk-pucuk pokok ni pada kemuncak musim sejuk. Maka meyakini kepada mereka bahawa adanya aliran air daripada akar umbi ni menuju kepada dedahanan dan ranting pokok. Dan pokok akan terus hidup. Itu teori biologi mereka. Mereka menyatakan bahawa kaimia'us sa'adah. Kaimi'a tu kaf, mim, ya, alif, hamzah. Kaimi'a tu bahasa Arab. Berarti proses resapan. Resapan tinggi tu. Maknanya resapan tinggi pada semua anggota pokok. Kerana kesejukan tu resapan tinggi, maka aliran air yang banyak menuju ke ranting dan dedahanan pokok, lalu pokok mengeluarkan pucuk. Mereka perlu jaga dan mereka akan meletakkan harapan moga-moga berpucuk dengan baik dan subur untuk hasil selanjutnya nanti di musim bunga. Baik, itu jelas yang pertama. Keduanya, masyarakat Arab menaruh harapan untuk mereka akan melihat daripada banyak pokok yang mereka tanam, pokok yang mereka meletakkan harapan dalam bahasa Arab disebut luz, lam, waw, zai. Luz ni maknanya pokok buah badam. Buah badam tu. Buah badam, luz tu. Jadi masyarakat Arab ialah memanggil buah ni, kita kata, saya pun suka makan kacang badam tu kan, kata orang kacang pandai. Kerana awet muda. Masyarakat Arab yakin dengan makan buah badam ni lambat tua dan bertenaga. Ya, Ustaz Faizal Jani pun dah mengerjakan haji kan, orang kata dah mengerjakan umrah. Ustaz Faizal Jani pun dah beberapa kali pergi Mesir kan. Apa nama Darul Ifta. Kita akan lihat masyarakat Arab ni dia akan makan kacang-kacang ni waktu malam. Dia makan berat waktu tengah hari. Waktu malam, kalau kita berkawan dengan orang Arab lah, macam saya duduk Mekah dulu, saya tengok kawan saya budak Arab tu, dia kata kalau yang makan malam ni orang kaya-kaya lah. Orang kaya. Macam dia ni, dia makan kacang. Sebab itu kita pun
tengok kita pergi Mekah kan banyak jual ke kacang. Kacang badam, macam-macam kacang. Tapi dia akan makan kacang badam ni waktu malam. Lepas main isyak tu, lepas orang kata menadah kitab dekat Masjidil Haram, balik dia minum syai, lepas tu susu, makan kacang. Apa barang lapar lah perut, makan kacang pula. Maka dia cakap dalam bahasa Arab, maknanya kalau makan kacang ni awet muda. Kita pun mikir apa awet muda, antioksidan. Antioksidan. Jadi kita punya organ tu lambat tu. Organ dalaman dia OKU, organ kelenjar tisu. Jadi organ kelenjar tisu kita ni lambat tu. Kiranya kita makan kacang badam. Itu masyarakat Arab lah. Kerana dia kata ini adalah vitamin. Vitamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi pengetahuan kita kurang. Kita memang makan KFC lah. Itu yang gemuk. Sampailah kena darah tinggi, baru sedar lah. Itu. Orang Arab, dia malam tu lah makan kacang. Kita pun heran. Kesan dari itu, kita balik umrah pun bawa kacang. Bawa pergi buat umrah, balik umrah makan kacang, kita makan kacang. Cuma orang tu kata ni kacang pandai. Dia bukan pandai macam mana, kacang tu bervitamin. Kacang tu bervitamin. Jadi, tapi jangan lebih lah. Dia kalau lebih tu nanti dah tua-tua, nanti maknanya sendi-sendi tu lemah. Sendi-sendi tu lemah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, istilahnya kekuatan. Baik, itu namanya luz. Masyarakat Arab, mereka musim sejuk ni, mereka jadikan amalan. Waktu malam, mereka makan kacang badam. Mereka itu amalan daripada zaman berzaman. Al-adatu muhakkamatun. Jadi mereka musim sejuk ni, ialah diperlukan protein yang tinggi, karbohidrat yang tinggi. Maka dia tak makan daging semata-mata kan. Nanti gemuk ke dempol, teruk makin lemah. Rupa-rupanya musim sejuk ni diminum qahwah, diminum kopi, lawannya dengan kacang badam. Boleh tengoklah sendiri. Zat vitamin pada kacang badam yang mahal tu, kita bukan tak nak makan. Mahal. Benda mahal hanya letak kat kuih-kuih. Sebab itu orang putih pun maknanya dia letak kacang badam ni dekat aiskrim dia. Ada nilai yang perlu kita faham. Yang keduanya, masyarakat Arab, mereka akan melihat dalam musim sejuk melampau ni, ada tak buah pala. Buah pala dalam bahasa Arab disebut, buah pala disebut juz. Buah pala. Kerana bagi masyarakat Arab, buah pala adalah pengganti kepada habbatus sauda. Kita tak minat buah pala. Tapi Francis Light, apabila dibuka Pulau Pinang, mula-mula sekali yang dia nak tanam buah pala. Sampai sekarang, Cina-Cina di Pulau Pinang tetap menanam buah pala. Kerana buah pala itu pengganti kepada habbatus sauda. Pengetahuan kita. Kerana buah pala itu, kelebihannya pada biji dia. Bukan pada kulit. Yang kita sedap makan, kulit itu sedap makan buah pala tu kan. Tapi kelebihan pada biji dia. Masyarakat Arab akan jadikan bahawa buah pala ni sebagai pengganti kepada habbatus sauda. Daripada buah pala lah masyarakat Arab buat zit, buat minyak. Minyak angin. Kita minyak angin guna bahan-bahan kimia. Orang Arab dulu minyak angin dia daripada buah pala. Buah pala, biji pala, buah pala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama 1921. Tentera-tentera Islam Osmaniyah Turki tumbang. Kalahlah Perang Dunia Pertama. Antaranya kekurangan bekalan buah pala.
pergantungan masyarakat Arab dulu dengan buah pala. Buah pala banyak ditanam di Turki. Di Turki tanam buah pala, di Turki juga tanam pokok badam, luz, jus dan luz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tinggal lagi pengetahuan kita kurang. Pengetahuan kita kurang. Saya pun bila kita belajar kitab ni kan, Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati almarhum pun cerita buah pala. Hang jangan lupa makan buah pala. Kita ialah buah pala. Apa dah sedap sangat buah pala. Tapi pengalaman saya lah, kalau saya nak pilih bam buah pala. Kerana itulah masyarakat Arab ni, kata Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati, maknanya asal ni minyak angin ni adalah minyak angin daripada biji pala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nanti boleh lihat sendirilah tentang kelebihan-kelebihan buah pala, buah badam ni. Tak nak cerita, tinggal lagi nak menyatakan bahawa waktu terbitnya dua butir bintang yang membina manzilah Sa'du Zabih, rupa-rupanya ada nilai, ada pengharapan daripada masyarakat Arab zaman berzaman. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan kepada Ustaz Faizal Jani. Baik, Alhamdulillah, kita telah habis membicarakan tentang manzilah yang ke-22, iaitu manzilah Sa'du Zabih. Mungkin kalau sekiranya tak ada apa-apa soalan, mungkin saya ada sedikitlah soalan kepada Ustaz untuk mungkin dapat dikongsikan sedikit penjelasan kalau sekiranya ada hubungan lah. Sebab kalau kita lihat contoh, kalau saya boleh kongsikan balik slide yang kita jadikan tadi ni. Okey. Contohnya kalau kita lihat dari sudut hubungan manzilah ini dengan hampirnya manzilah ini dengan sama ada dengan khatul khusuf dan juga khatul istiwa. Ada tak hubungannya kalau sekiranya kedudukan manzilah ini berdekatan, ataupun mungkin kalau sekiranya manzilah ini berada berdekatan dengan kedua-dua garisan ini, iaitu khatul khusuf dengan khatul istiwa. Sebab kalau kita merujuk kepada kalau tak silap, saya lah Ustaz, kalau sekiranya salam tak betul kan, kalau sekiranya dua objek yang bertemu di khatul istiwa dengan khatul khusuf ini, iaitu matahari dan juga bulan, maka akan berlakulah gerhana. Jadi kalau sekiranya kedudukan manzilah ini dia mungkin berada ataupun bersilang di antara ataupun berdekatan dengan khatul khusuf dan juga khatul istiwa, adakah ada apa-apa signifikan ataupun kesan yang boleh kita ambil sebagai ibrah ataupun pengajaran daripada kedudukan manzilah ini di selain daripada kedudukan manzilah ini bila dia terbit di ufuk timur tu. Terima kasih. Apa yang dikemukakan oleh Ustaz Faizal Jani dalam kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat karangan Asy-Syaikh Zakaria Al-Qazwini membicarakan tentang manzilah. Dia juga akan meletakkan beberapa manzilah bulan yang boleh dijadualkan berlakunya fenomena gerhana bulan dan fenomena gerhana matahari. Dia ada beberapa manzilah yang maknanya dikaitkan tentang fenomena gerhana bulan dan fenomena gerhana matahari. Pun begitu di kitab ni tak diceritakan lah. Kalau dalam kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat, dia hubung kaitkan tentang manzilah, kerana nanti akan berlakulah kita kata persilangan dua garis. Kerana
Yang jelas, setiap manzilah maupun buruj, dia dibina dalam ruangan khatul kusufiyah. Dia dibina dalam ruangan garisan khatul kusufiyah, ecliptic line. Jadi ada ketikanya bertemulah ecliptic line ni, khatul kusufi dengan khatul istiwa. Apabila bertemu tu, di situ maknanya dapat dibuktikan akan berlakunya fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan. Terima kasih di atas persoalan yang dikemukakan. Jadi sememangnya ada. Pun begitu, kita dapati bahawa dalam kitab-kitab turas, mereka tak berminat untuk membicarakan tentang bila tarikh berlakunya gerhana, kecuali dalam kitab-kitab turas falak yang memang tertumpu untuk hitungan, seperti yang dijelaskan oleh maknanya Al-Qanun Al-Mas'udi Al-Syaikh Al-Imam Abu Rayhan Al-Biruni, wafat pada tahun 440 Hijrah. Itu memang Al-Qanun Al-Mas'udi tu memang Al-Syaikh Al-Imam Al-Syaikh Al-Imam Abu Rayhan Al-Biruni memang berminat untuk tunjukkan kaedah hitungan. Kaedah hitungan yang mudah dengan cara berlakunya persilangan garisan, dan persilangan garisan tu bergantung kepada persilangan bulat. Kalau ada bulatan, kita kata bulatan geometri tu, kat mana dia bertemu, dia maknanya lebih kepada lakaran. Dengan lakaran tu baru boleh buat hitungan dy dx, dy dt, penghampiran. Tu maknanya dalam kitab Al-Qanun Al-Mas'udi, Al-Syaikh Al-Imam Abu Rayhan Al-Biruni berminat untuk membuat hitungan dengan kaedah geometri. Tapi dalam kitab-kitab turas yang lain, antaranya Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat, Al-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Qazwini, dia tak berminat untuk hitungan. Dia lebih berminat kepada memahamkan teori. Tapi teorinya begitulah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah, saya rasa kita dah sampai pada penghujung majlis kita pada pagi berbagi ini. Jadi saya rasa insya-Allah alhamdulillah dapat banyak manfaat yang dapat kita perolehi daripada perbincangan kita dalam membincangkan tentang manzilah Sa'duz Zabih, manzilah yang ke-22 daripada manzilah kesemuanya itu 28. Dan alhamdulillah kita dapat lihat bahawa antara fungsi-fungsi manzilah seperti mana yang telah disebutkan tadi, bagaimana manzilah Sa'duz Zabih ini juga boleh dijadikan rujukan untuk menjalankan proses tut pokoknya, dan bagaimana juga kita dapati bahawa bagaimana amalan ataupun aktiviti harian masyarakat Arab juga ketika itu banyak dipengaruhi dengan musim dan juga petanda-petanda yang dapat kita lihat bila munculnya manzilah Sa'duz Zabih ini. Alhamdulillah. Jadi saya rasa insya-Allah setakat ini saja dulu perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Kalau tidak ada apa-apa masalah, kita akan bersama-sama lagi dalam sedi kuliah kita pada hari Selasa minggu hadapan. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bolehlah insyaAllah terus bersama-sama dengan kita bagi memberikan beberapa persoalan dan juga isu-isu yang boleh kita highlightkan bersama insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz. Moga-moga berada dalam kesihatan yang berpanjangan insyaAllah. Alhamdulillah. Ustaz, tuan-tuan dan sekalian. Kita jumpa lagi dalam siri kuliah yang akan datang. Qul qali hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.